jangan bawa adik-beradik, jangan bawa anak-anak. Itu bukan kenduri biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat bertemu sekali lagi. Okey, pada minggu ini saya ada satu topik yang rasa saya amat menarik ya untuk kita ketahui. Jika kita bukan di dalam golongan yang sering dijemput untuk menghadiri majlis-majlis formal, anggaplah ini hanya sebagai pengetahuan untuk anda sahaja. Walau bagaimanapun, saya amat berasa yang pengetahuan yang akan saya ceritakan sedikit ni adalah amat-amat penting ya untuk kita sebagai panduan, just in case if we are invited to attend a very formal dinner ya. Okey, itulah topik dia. Topik dia ialah bagaimana kita nak menghadiri majlis makan malam secara formal ya, yang dijemput oleh VIP ataupun pembesar-pembesar negara di dalam ataupun di luar ya. Okey, perkara yang pertama, anda akan dapat kad jemputan. Kad jemputan ini akan tertera nama anda dan juga ditulis beserta pasangan ataupun dan pasangan. Jika ditulis dan pasangan, itu bermaksud suami isteri. Jika bukan dengan pasangan suami isteri, mungkin pasangan yang paling hampir dengan anda, alright? Sebagai contohnya rakan yang berlainan jantina ya, selalunya ya. Jadi sesiapa saja yang rapat dengan anda, yang anda suka berkongsi masa bersama, untuk bercerita bersama dan rasa should be who is worth to go dinner together with you. So take them along because the card is written clearly dan pasangan ya. Jangan bawa adik-beradik, jangan bawa anak-anak. Itu bukan kenduri biasa ya. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua yang anda harus lihat ialah ada ditulis di situ di kad tersebut RSVP. Apakah RSVP ni? RSVP ini datang daripada perkataan bahasa Perancis yang bertulis, yang berbunyi Répondez s'il vous plaît. Saya ulang lagi sekali. Répondez s'il vous plaît. Apakah maksud di dalam bahasa Inggeris? Maksud di dalam bahasa Inggeris ialah please reply. Please reply. Jika anda masih tak faham, saya terangkan apakah maksud RSVP, Répondez s'il vous plaît, please reply di dalam bahasa Malaysia. Bunyinya, lepas baca, harap balas. Lepas baca, harap balas. As simple as that. Alright? Maksudnya, apabila anda mendapat kad jemputan tersebut, RSVP menghendaki anda untuk memberi maklum balas. Apakah anda akan dapat datang pada tarikh dan lokasi yang telah ditetapkan dan bersama pasangan anda. So, di bawah kad tersebut ada tertulis contact person dan contact number untuk anda membuat RSVP. So, sila contact that person. Bila anda contact nombor tersebut, beritahu bahawa anda so and so dan anda dan pasangan bersetuju. Atau jika tak perlu dibuat panggilan telefon, mungkin diletak dalam bracket di bawah tu by WhatsApp and so on. Anda boleh WhatsApp memberitahu bahawa anda bersedia untuk hadir pada malam itu beserta dengan pasangan. Jika anda tak ada pasangan, sila beritahu. Jika anda ada pasangan, sila juga beritahu. Jika anda tak makan Ajinomoto, sila juga beritahu. Jika anda vegetarian or you don't take beef, you don't take chicken due to religious belief, due to health reasons and so on, kindly state
Itulah salah satu gunanya RSVP. Kerana setiap apa yang anda beritahu tentang diet anda, tentang nasihat-nasihat doktor anda, mereka perlu tahu. Just in case jika berlaku sesuatu perkara yang hopefully doesn't happen, ataupun mereka dengan teliti merancang menu pada malam itu, dia tak nak memalukan diri sendiri dengan walaupun setengah orang tu pandang simple, it's just a small thing, tetapi jika berlaku kesalahan untuk serve makanan, ia amat-amatlah memalukan pihak yang mengundang. Alright, so pastikan yang anda membuat RSVP. Kita juga sekarang di kalangan orang-orang kita ada juga yang membuat RSVP, apabila dia membuat kad jemputan kenduri kahwin di hotel-hotel mewah sebagai contohnya, dan jemputan ini dihantar kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga. Tetapi malangnya saya begitu sedih apabila kita tidak mengambil serius perkara RSVP ini. RSVP ni sangat-sangat penting kepada host. Kenapa? Tempatnya mahal, tempatnya terhad. Mahal tu bukan setakat 15, 20, 30, 40 ribu Mahalnya hingga mencapai, jika di hotel-hotel yang besar, untuk 500, 600 orang tetamu dan dengan menu-menu tertentu, kemungkinan besar akan mencapai kepada angka 100 ribu hingga 100 over 1000 Jadi begitulah. Sebab itulah pentingnya RSVP. Jadi mereka ingin tahu berapa orang yang akan datang supaya bajet mereka untuk menyediakan makanan tidak ada pembaziran. So, sebagai tetamu yang bertanggungjawab, tolonglah reply pada RSVP tersebut. Sedikit nak saya selitkan di sini, jika anda dijemput untuk menghadiri kenduri kahwin sebagai contohnya di hotel-hotel yang besar di negara kita, dan anda dijemput, ditulis di situ suami isteri, pastikan yang cuma suami isteri sahaja. Dia tak tulis suami isteri dan 6 orang anak-anak. Dia tak tulis suami isteri dan lain-lain, tolong jangan bawa yang lain-lain kerana ini tidak menghormati tetamu, tidak menghormati jemputan, dan selain daripada itu anda juga menyebabkan keadaan akan menjadi sedikit huru-hara. Alright, so tolong jangan buat macam tu. So that's the reason why RSVP is very, very important. So please take it seriously Dan RSVP juga selalunya ada waktu dia yang anda boleh RSVP Dia akan beri tarikh tertentu dan waktu tertentu, 9 to 5 from 1st of August until 7th of August, for example. Jadi satu minggu tu anda boleh RSVP at any time 9 to 5 dalam tempoh satu minggu. Alright, so pastikan yang anda berbuat demikian So you have to be fair to the host who has invited you, and you have to be fair to yourself as well untuk menghadiri majlis pada malam itu. Okey, ada beberapa perkara penting lagi yang anda harus lihat pada kad tersebut Yang pertama ialah timing. Timing tu anda harus jaga. Please arrive earlier, about 45 minutes earlier prior to the event. Kenapa? Kerana kita takut traffic jam, kerana kita takut jam up sewaktu nak masuk ke dalam Dewan Banquet untuk melihat ataupun mencari meja anda dan sebagainya Event-event sebegini, banquet hallnya ditutup, ataupun istana negara, pintu-pintu masuk ke dalam dewan akan ditutup, dibuka hanya beberapa minit sebelum acara bermula. Right? So kebiasaannya orang akan berkumpul di luar. Jadi apabila berkumpul di luar, anda harus cek table number anda. Dia akan ada satu carta di tepi sama ada di board ataupun di mana-mana bahagian di foyer. Dia akan menulis nombor meja anda, nama anda dan tempat duduk anda very, very specific. So tolong ikut aturan yang telah ditetapkan.
Okey, pada kad tu juga ada tertulis kebiasaannya ialah dress code. Tolong pastikan yang anda tahu dress code apa anda harus pakai pada malam tu. Anda tak boleh pakai casual pada evening ataupun lounge suit event. Anda tak boleh pakai casual dengan jeans walaupun anda pakai sports jacket ataupun blazer top. Anda tidak boleh attend jika function tu is a black and white event. So harus pastikan yang anda berada dengan berpakaian yang betul pada waktu yang telah ditetapkan. Selalunya dia akan letak situ / dia akan letak pakaian tradisional. So kebiasaannya to be safe, ramai antara kita, orang-orang kita sebagai contohnya yang memakai pakaian tradisional. Cuma apabila pakai pakaian tradisional ni, kain dia especially for male untuk lelaki, kainnya nipis dan selalunya saya tak tahan sejuk apabila masuk ke banquet hall yang besar. So that's one of the reasons why I don't wear baju Melayu ataupun pakaian tradisional sewaktu masuk. Pakaian tradisional untuk lelaki ialah bersongkok, untuk baju Melayu bersongkok, berbaju Melayu, ada butang 5, 3 di bawah, 2 di atas kat leher tu, kemudian bersamping, berseluar, bersepatu meaning berkasut. Dan untuk wanita, kemungkinan besarnya wanita akan berbaju kebaya. Tolong pastikan yang anda juga berselendang, bukan berselindung tetapi berselendang. So itulah beberapa perkara simple yang saya terangkan pada minggu ini, dan insya-Allah pada minggu depan kita masuk kepada etika apakah yang harus anda ada apabila menghadiri majlis formal seperti ini. Right? Till then, thank you very much. I'll see you again next time, and stay safe, stay home if possible, and I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih.